Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Yang saya hormati lagi saya mulakan Al-Fadil Tuan Imam, Al-Fadil Tuan Bilal, Tuan Mursi serta seluruh jawatan kuasa Surah Jumaat Asy-Syakirin serta tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayah dan inayah Allah, maka kita mendapat kekuatan untuk memperkuatkan diri kita ini meneruskan perjuangan untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengerjakan segala macam amal yang soleh dengan penuh keikhlasan dan keyakinan kepada Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dan setiap apa jua amalan yang kita lakukan ini diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada kita keampunan, hidayah, pahala, ganjaran, dan akhirnya mudah-mudahan kaki-kaki kita dapat melangkah menjejak langkah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita biasa dengar ganjaran-ganjaran, pahala-pahala apabila seseorang mukmin itu melakukan setiap amalan kepada Allah. Tetapi rupa-rupanya setiap amalan yang kita buat itu yang akan diberikan ganjaran dan pahala daripada Allah, rupa-rupanya sebelum ganjaran dan pahala yang Allah nak berikan kepada kita, Allah dahulukan dulu dengan keampunan. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Buka Al-Quran, Allah sebut wasari'u, bersegeralah kamu, percepatkan oleh kamu dalam melakukan amal-amal yang soleh. Kita ada niat nak buat baik, jangan niat dia buat terus. Walaupun dalam agama kita, orang yang niat baik dapat pahala, yang niat jahat, selagi dia tak buat perkara kejahatan, belum dapat dosa. Ini hebatnya rahmat Allah. Kita niat nak buat baik, terlupa, tak sempat, pahala dah dapat. Kita niat nak buat jahat, selagi perbuatan jahat kita tak buat, Allah tak turun dosa kepada kita. Tapi janganlah kata itu niat baik dia haram buat.
hari-hari nak tahajud, haram buat. Jadi nak tak pahala niat, tak jadilah apa. Sesekali kita kena niat dan kita buat. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat dia, sesiapa yang ada 3 penyakit. Pertama, penyakit susah nak bangun malam untuk bertahajud kepada Allah. Kedua, siapa yang ada penyakit susah sangat nak mendermakan, nak menginfakkan, nak sedekahkan harta benda yang Allah berikan banyak kepada dia, dengan rezeki yang melimpah ruah, jawatan yang besar, pangkat yang besar, harta yang banyak, kemewahan dan sebagainya, tetapi kikir, bakhil, kedekut. Ini penyakit. Yang pertama, penyakit susah nak bangun malam. Dalam setahun tunggu Ramadan. Itu pun Ramadan bukan 30 malam. Tunggu 10 malam terakhir. Daripada 10 malam terakhir pula tunggu 1 malam yang dia beranggapan malam itu malam Lailatul Qadar. Punya berkira tu. Tapi bukan di sini, tempat lain. Ya. Penyakit susah nak bermunajat kepada Allah seperti di malam. Yang kedua, penyakit kedekut. Ya. Penyakit kedekut ramai. Yang ketiga, orang yang ada penyakit bila mana berhadapan dengan pihak musuh, mereka jadi takut. Ya. Berdepan dengan musuh, takut. Takut nak berlawan dengan musuh. Ini 3 penyakit. Nabi kata siapa yang ada 3 masalah ni, apa ubat dia? Ubat dia perbanyakkan zikir subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Kalau kita ada penyakit kedekut, setiap kali kita zikir subhanallah wa bihamdi, niat untuk kita ini menjadi hamba Allah yang pemurah, hamba Allah yang dermawan. Niat macam itu. Nabi ajar subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Baca berulang kali. Ini ramuan, penawar ubat bagi mereka yang ada 3 penyakit. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ayat yang kita bacakan tadi, Allah kata segeralah kamu wasari'u sari'u. Sari'u ini Allah perintahkan semua hamba-hamba ini segera. Jangan tangguh-tangguh, jangan dolak-dalik, jangan nantilah, tunggulah, biarlah. Banyak pula alasan nak 1000 gaya, tak nak 1000 alasan. Di masalah kita tuan-tuan dan puan, kita duduk syok sendiri. Aku baru 50, 80, nanti mungkin aku mati ada 30 tahun lagi. Syok sendiri, bahaya. Ya. Kata ulama, nyawa kita ni seperti api pelita. Tuan-tuan tengok pelita di bulan Ramadan Tanjung itu, tidak ada jaminan api pelita mana yang akan bertahan. Ikut nasiblah. Kadang rasanya peluk padam, kejap rasanya pula peluk padam. Daripada pukul 9 malam kita letak hanyut tu, ya, sampai pukul 2 pagi itu, ya, setiap masa ada pelita yang padam sampai 2-3 pagi, tinggal 1-2 pelita dan akhirnya semua padam. Ceritanya macam itulah ajar kita Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan ambil daripada sini betul-betul, kejap peluk sini, kejap sana pula, kejap situ pula, belakang pula, depan pula. Tahu kita. Disebabkan ajal kita tidak menentu, maka Allah perintahkan kepada kita bersegera, cepat mengerjakan amal yang soleh, istighfarnya, bersedekahnya, baca Al-Qurannya, berselawatnya, datang berjemaah. Hadis sahih, orang yang datang ke rumah Allah, Nabi kata, ya, man ghada ila al-masjid, siapa yang datang ke rumah Allah. Ini surah Jumaat kira masjid kan? Sebab ada tahiyatul masjid, sedang ada i'tikaf. Siapa yang datang ke rumah Allah, kata Nabi, ketika pergi dan ketika balik. Tiap-tiap perbuatan dia pergi dan dia balik itu, rupa-rupa yang kata Nabi, dia diberikan hidangan
Allah berikan dia hidangan daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi cakap macam tu je. Tuan-tuan jangan tanya hidangan apa? Ni hilang ke? Jangan tanya lah. Maknanya bila Nabi sebut hidangan dari syurga tu, Allahu Akbar. Nak tahu apa jawapan dia? Tunggu kita nanti layak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita di sini tak sia-sia kaki-kaki tuan-tuan perempuan yang hadir ke rumah Allah pergi dan balik. Sebab Nabi kata rupa-rupanya orang yang pergi ke rumah Allah pergi dan balik, setiap perbuatan pergi diturunkan hidangan dari syurga, dan setiap perbuatan balik daripada masjid diturunkan hidangan daripada syurga Allah Akbar. Sebab itu dalam permasalahan lelaki dan wanita datang ke rumah Allah ada perbahasan. Imam Syafi'i bagi lelaki diletakkan sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut, sehingga menyebabkan kalau tidak ada langsung pengusuran dia kena datang. Kalau dia pengusuran balik kerja lewat, senang perut, pening kepala, ni pengusuran lelaki, pengusuran perempuan lain. Jadi lelaki ni kata Imam Syafi'i satu je, sunat muakkadah, yang sangat dituntut nak hampir pergi ke wajib. Bertepatan dengan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Kata Nabi apa? Man sami'a nida fala ya'tihi fala salata lahu illa min udhur. Sesiapa yang dia dengar laungan azan sampai ke rumah dia, dia tak datang tempat yang dia dengar laungan azan, fala salata lahu, tak dikira sembahyang dia, illa min udhur, melainkan dia berada dalam waktu-waktu keuzuran yang berlaku ketika itu, yang membuatkan dia tidak boleh hadir ke tempat yang mendengar laungan azan. Ini tentang lelaki. Perempuan pula, ya, asal hukum bagi perempuan yang terlebih baik sembahyang ini ada di rumah, ya. Tetapi Imam Syafi'i kata apa? Nabi kata apa? Nabi kata disunatkan bagi suami, disunatkan bagi suami mengizinkan isteri dia datang ke rumah Allah, dengan syarat, ya, dengan syarat perempuan yang nak datang ke rumah Allah ini kena ikut beberapa syarat dalam syarat kita. Yang pertama, syarat yang pertama, dia datang dalam keadaan tidak mendatangkan fitnah, ya, tidak mendatangkan fitnah. Cenderungan dia, cara jalan dia, ya, cara pakaian dia, yang pertama tak boleh. Yang kedua, berwangi-wangian, ya, menyebabkan jemaah lagi hilang pedoman. Ada tuan-tuan, semakan satu rasa yang tidak harap di Kampung Baru, raya apa nama dia, tak ingat nama, Raisya dekat Pandan, dekat Kampung Baru ada satu nama beda Arab, bersusun 6 beda Arab tu, ya. Satu perempuan Arab datang dengan suami dia, pakai baju hitam, budak hitam, tak tahu minyak wangi ni apa dia pakai daripada asal di rumah, tapi bau boleh Allah, menusuk kalbu, ya. Nak tanya dia segan, kat mana beli minyak wangi ni? Tak beli kat bini kan? Tapi nak tanya segan, takut dia anggap yang macam-macam. Ceritanya bahaya. Perempuan yang berwangi yang datang ke masjid sehingga makruh, menyebabkan tidak boleh datang ke rumah Allah mendatangkan fitnah. Yang kedua, perempuan yang datang ke rumah Allah tidak minta izin suami dia, hukumnya haram, ya. Haram terus. Pada dia buat baik, ya, datang beribadat dengan Allah, dengan kuliah agama, ceramah agama, tapi dia tak minta izin dengan suami, haram, ya, tak boleh. Maka perempuan boleh datang ke rumah Allah yang dah berkahwin apabila suami izinkan, kemudian datang dalam keadaan menjaga aurat, maka dibolehkan, sebab dia pun nak merebut, ya, pahala-pahala yang ada di rumah-rumah Allah. Dan dalam sebuah hadis pun Nabi ada menyebut
jangan kamu melarang perempuan-perempuan yang nak datang ke rumah Allah dengan syarat mereka tidak berwangi-wangian, kata Nabi. Mana dengan hadis-hadis inilah yang ulama berbagai-bagai pandangan-pandangan, maka akhirnya dibolehkan wanita datang ke rumah Allah. Tapi hukum dia tak sama macam lelaki. Lelaki ini berat lagi, hampir nak pergi ke wajib. Ini yang terbalik, kadang-kadang perempuan rajin datang ke rumah Allah, lelaki pula tak rajin. Ya. Abang senang nak minta izin pergi ke masjid boleh? Silakan senang. Suami sudah bangku nanti di rumah. Tapi nak ceritanya, isteri dia tidak berdosa sebab mendapat izin suami. Maka berbalik kepada ayat tadi, tuan-tuan perempuan yang dalam hati Allah, Allah minta kita segerakan berbagai-bagai amal yang soleh yang selama ini kita belum qada. Senang je. Orang yang banyak tinggal qada ni, yang banyak tinggal sembahyang. Masa muda mungkin kita larak, masa muda kita lalai, alkohol dan sebagainya. Ya, kita rasa banyak sangat aku tinggal solat ni. Nak kampui tak terkampui. Mampui aku, dan kata mampui, tak mampui lagi. Masih hidup lagi, jangan risau. Ya. Bab tinggal sembahyang ini, dia ada satu kelebihan mereka-mereka yang bila mana dia kembali kepada Allah. Ya. Kalau kita hutang sembahyang 10 tahun, bila kita bertaubat dengan Allah, tak mesti kita kena bayar 10 tahun hutang sembahyang. Sebab itulah kaedah dia. Pertama, orang yang dulu-dulu banyak tinggal sembahyang, kaedah yang dia kena buat pertama, bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Kemudian dia buat ganti sembahyang ataupun qada sembahyang di atas kemampuan dia. Kemampuan yang bagaimana? Mudah dia. Lepas sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib fardu, bangun balik qada maghrib. Sembahyang fardu isyak, habis sembahyang isyak, bangun qada isyak. Sembahyang fardu subuh, habis fardu subuh, bangun qada subuh. Cuma yang subuh ni dia balik buat kat rumah dah. Nanti orang pandang lain pula. Haji ni gaji mana ni? Tak pernah berjumpa sunat dalam subuh. Kalau tanya kan nak beri jawapan apa? Masih kau qada malu pula. Qada subuh balik qada kat rumah. Sembahyang zuhur bangun 4 rakaat qada zuhur. Sembahyang asar, selepas sembahyang asar bangun 4 rakaat qada asar. Asar pun kat rumah. Sebab tak ada sunat selepas asar. Nanti orang pelik kat kita pula. Itu kaedah, buat sampai kita mati. Ya, yang penting taubat kita itu Allah angkat. Apa Allah sebut dalam Quran, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebankan kamu melainkan di luar kemampuan kamu. Apa yang Allah perintahkan semua kita mampu buat. Allah tidak akan membebankan kita. Sembahyang 5 waktu sehari semalam kita mampu buat. Ya. Baca Al-Quran kita mampu buat, istighfar kita mampu buat, sedekah kita mampu buat. Benda ini tidak membebankan kita. Ya. Sebab itu dalam agama ini banyak jalan-jalan yang Allah datangkan kemudahan kepada kita. Yasir wala tu'asir, permudahkan dengan kamu menyusahkan, dan berbagai-bagai. Maka ayat tadi Allah minta kepada hamba dia bersegera dalam mengerjakan amal yang soleh. Sebab apabila kita mengerjakan amal yang soleh, kita memperbanyakkan amal yang soleh, amal yang soleh yang kita lakukan tadi layak untuk kita mendapat keampunan daripada Allah. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu mengerjakan amal yang soleh untuk membawa kamu mendapat keampunan daripada Allah. Yang keampunan daripada Allah ini adalah syarat utama bagi hamba-hamba Allah yang nak masuk syurga Allah. Nak ceritanya tidak ada hamba Allah yang akan masuk syurga Allah dalam keadaan dia berdosa dengan Allah. Hamba-hamba Allah yang akan masuk syurga Allah nanti, mereka ini dalam keadaan Allah dah ampunkan. Mereka ini dalam keadaan clear kesalahan mereka dengan Allah. Mereka ini dalam keadaan diampunkan segala dosa-dosa mereka. Barulah mereka layak menjejak ke syurga Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Layak menjejak kaki mereka ini ke syurga Allah. Yang syurga Allah ini Allah datangkan maklumat kepada kita. Mungkin kita tertanya-tanya, besar mana syurga Allah?
Allah kata wajannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Syurga Allah yang bidang luasnya terbentang luas di antara langit dengan bumi. Besar tuan-tuan syurga Allah ni. Tapi kalau dah besar syurga Allah, terbentang luas langit dengan bumi, ini semua sekali masuk syurga Allah. Sebab semua yang ada dalam dunia ini, orang kafir ada, orang beriman ada, orang tak beriman ada, orang jahat ada, orang baik ada. Tetapi tidak sekali-sekali. Sebab Allah kata, walaupun besar di syurga Allah, Allah datangkan gambaran sebidang luas antara langit dengan bumi, kata Allah. Tetapi tetap u'iddat lil muttaqin, tetap disediakan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ni? Kembali kepada mereka-mereka yang bertumbuh-tumbuh, yang segera melakukan amal-amal yang soleh, mengerjakan amal-amal yang kebajikan dan sebagainya. Mereka inilah orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan yang dalam hati Allah, kita kena ingat apa itu amalan yang kita lakukan. Rupa-rupanya amalan itu sebelum kita nak dapat ganjaran daripada Allah, pahala daripada Allah, rupa-rupanya kita diampunkan dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan datang ke rumah Allah berjalan kaki, dapat pahala, dapat ganjaran. Datang ke rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu, rupa-rupanya sebelum tu kita ini, diri kita ini Allah cuci dulu, Allah ampun diri kita dulu, barulah kita duduk dalam melakukan amalan itu yang akan diberikan berbagai-bagai ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan dan puan yang dalam hati Allah, kita perlu melakukan persiapan. Ya. Kita kena buat persiapan, memandangkan, ya, memandangkan dunia bukan tempat kita yang kekal abadi selamanya. Jangan kita mengingatkan dunia tempat kita kekal abadi selamanya. Sebab itulah kalau orang yang sentiasa berdamping dengan ayat Al-Quran, berdamping dengan mesej Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca Al-Quran, kita faham Al-Quran, maka kita dapat apa yang Allah nak bagi tahu kita. Sama juga dalam surah An-Nahl ayat 96. An-Nahl ayat 96 Allah bagi tahu kita supaya kita jangan lalai. Allah sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sallallahu alaihi. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Tengok ayat, tadabbur, amati ayat ini apa Allah kata. Allah kata apa-apa yang ada pada kamu, ma 'indakum yanfadu. Satu hari nanti akan lenyap, akan hilang daripada kamu, akan binasa daripada kamu. Kita ada rumah besar, kita ada kemewahan, kita ada pangkat besar, jawatan besar, harta yang banyak, baju yang mahal, cincin yang mahal, kereta yang mahal, isteri yang cantik, suami yang selesa, anak yang ramai. Segala-gala kita ada. Tetapi segala-gala kita ada atas muka bumi Allah ini, kata Allah, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Apa-apa yang ada pada kamu sekarang ini, satu hari nanti akan lenyap, akan hilang daripada kamu. Sehinggalah pada satu saat nanti nyawa kita pun akan hilang di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peringatan daripada Allah supaya kita tidak lalai. Duduk seminit, aku ni macam-macam ada ni, ya, tanah berpuluh ekar, rumah sewa berpuluh-puluh buah, hebat aku ni, macam-macam aku ada. Tapi yang masalah kita tak pernah fikir yang satu hari ni benda ni semua akan tak ada dengan aku. Wa ma 'indallahi baq. Dan apa-apa yang kepunyaan Allah itulah kekal. Syurga kekal, neraka kekal milik Allah. Apa milik kita? Milik kita tidak ada kekal.
Maka oleh sebab itulah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebab tak kekalnya kita ini, jangan kita nak biarkan diri kita ini segala-galanya tidak ada apa-apa. Jangan kita biarkan diri kita ini lenyap segala-galanya. Setidak-tidaknya kita ada perkara yang tidak lenyap daripada diri kita. Apa dia? Amalan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jaminan bagi diri kita yang kita rupa-rupanya tidak akan lenyap segala-galanya. Rupanya kita ada amalan yang boleh menyelamatkan kita. Sebab itu Allah sebut walanajziyanna alladhina sabaru. Kami berikan balasan kepada mereka yang bersabar. Dalam agama Islam, kesabaran sangat dititik beratkan. Kesabaran di sini apa maksudnya? Yang pertamanya, kesabaran kepada hamba-hamba Allah yang sabar di atas setiap titah perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Allah perintahkan solat, Allah perintahkan puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Maka kita sebagai orang yang beragama Islam, kita berbaiat dengan Allah, kita akur dengan perintah Allah, kita mengerjakan dengan penuh kesabaran. Yang kedua, sabar yang bagaimana? Sabar dalam keadaan kita akur dengan segala perintah hukum hakam yang Allah turunkan kepada kita di atas muka bumi ini. Orang beriman, kata Nabi, penjara bagi orang yang beriman di dunia dan syurga bagi orang yang beriman. Penjara bagi orang yang beriman di dunia dan penjara bagi orang yang kafir di akhirat. Jadi apa penjaranya kita ni? Penjara kita hidup di dunia, haram, tak boleh minum, judi, tak boleh main, tak boleh berzina, tak boleh tipu orang, tak boleh rokok, tak boleh macam-macam. Allah datangkan hukum kita tak boleh buat. Kita sabar, kita hukum dengan hukum-hukum yang Allah datangkan kepada kita. Dan yang ketiga, sabar yang bagaimana? Sabar di atas setiap dugaan, ujian, fitnah, bala yang Allah turunkan kepada kita. Ya. Berapa bulan dah tuan-tuan? Hampir 7 bulan. Satu dunia Allah datangkan ujian, bala, fitnah. Allah datangkan ujian ini. Kalau kita lihat, tidak ada satu negara, kaum, bangsa dan sebagainya tak terkecuali, semua kena. Negara orang Islam kena, negara kafir kena, orang Melayu kena, orang putih kena, orang Arab kena, tak ada terkecuali. Maka benarlah Allah pernah menyebut dalam surah Al-A'raf, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan satu fitnah, bala yang Allah akan turun nanti. Yang bala ini la tusibanna alladhina zalamu, dia tidak akan turun hanya kepada orang-orang yang melakukan kezaliman khasah, semata-mata orang kezaliman sahaja. Tetapi bila turun yang pada Allah ni, semua kena. Anak kecil kena, orang tua kena, orang dewasa kena, perempuan kena, lelaki kena, semua kena. Peringatan daripada Allah. Sebab itulah, di saat bila mana kita diuji oleh Allah, apa kekuatan orang Islam, apa kekuatan orang yang beriman? Yang pertamanya, dia kena sabar. Yang keduanya, senjata kuat kita adalah berdoa kepada Allah. Doa silahul mu'minin. Doa ini sebenarnya senjata bagi orang-orang yang beriman. Senjata, kekuatan kita. Ini kekuatan orang yang beriman, sabar dan juga minta pertolongan dengan Allah. Jangan putus-putus asa. Sekali sembahyang hajat, masih lagi ada. 2 kali sembahyang hajat, masih lagi ada. Buat selalu tuan-tuan. Doa kepada Allah. Jangan sesekali kita putus asa. Ya, kita berhenti sementara. Bila buat kepada muazzin, baru menazan insya-Allah.
Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami kita menyebut balasan yang hebat, balasan yang besar bagi mereka-mereka hamba-hamba Allah yang sentiasa duduk dalam keadaan bersabar di atas perintah Allah, di atas hukum yang Allah turunkan kepada kita, dan di atas segala macam musibah, ujian, bala yang Allah datangkan kepada kita. Ada orang dia tak tahan bala, dia tak tahan ujian daripada Allah, dia menyumpah, dia marah, dia komplain. Ada apa ni? Konflik-konflik ni, anak aku baru tak kerja, dah kena mati kerja. Ada apa konflik-konflik ni? Anak aku nak kahwin, tak jadi kahwin. Aduh, banyak. Allah nak tengok kesabaran. Meletak ke ujian. Yang paling hebat ni tuan-tuan, satu dunia. Sehingga kalau tengok dekat lapangan terbang, semua negara bersusun dia tak terbang, tak terbang. Macam mainan buat susun hidup. Sebelum tak orang tengok, sana terbang, sana terbang, sana terbang. Ini ujian daripada Allah. Apa kita kena buat? Sabar dan perbanyakkan doa dengan Allah. Orang Islam, orang mukmin langsung tidak ada istilah putus asa. Wala ta'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Jangan kamu putus asa. Minta dia dengan Allah, minta dengan Allah. Kata Allah, sesungguhnya yang biasanya yang akan putus asa dengan Allah ini, dengan Tuhan mereka, adalah al-qaumul kafirun, orang kafir. Sebab orang kafir senang sangat bunuh diri, makan racun, terjun bangunan, senang sangat. Sebab mereka ini, tahap kesabaran ini tidak diajar seperti kesabaran yang orang beriman yang duduk dalam agama Allah ini. Sehingga dalam satu ayat Allah sebut, kalau kamu boleh menjadikan diri kamu ini sebenar-benarnya hamba Allah yang sentiasa sabar. Rupanya di sebalik kesabaran yang kita lalui ini, Allah nak berikan kemenangan kepada kita. Allah nak berikan kejayaan kepada kita. Apa Allah sebut? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Sekarang kita semua kena sabar. Apa yang dilanda dunia sekarang ni, kita kena sabar. Allah perintahkan bersabar. Wasabiru, dan tetap teguh diri kamu ini, kamu jadi orang yang bersabar. Istighfar. Allah yang pertama, Allah perintahkan sabarlah. Itu ayat perintah. Yang kedua, jadilah orang yang sabar. Yang ketiga, warabitu, dan perteguhkan kesabaran kamu itu. Jangan kamu goyah. Yang goyah ni yang macam-macam ni, tak puas hati dengan Allah, tergila dengan Allah, marah dengan Allah ni, yang tidak ada warabitu ni, yang tak tetap pendirian, yang tak teguh dengan kesabaran dia. Kemudian kata Allah, sabarlah, jadilah orang yang sabar, perkuatkan kesabaran kamu. Yang keempat kata Allah, wattaqullah, dan jangan lupa kamu teruskan bertakwa kepada Allah. Apa bertakwa? Berbakti kepada Allah, berbakti kepada agama Allah dengan melaksanakan setiap apa yang Allah perintah. Apa jawapan akhir ayat ini? La'allakum tuflihun, kata Allah. Kalau yang ini yang kamu lakukan,
bersabar, menjadi orang yang sabar, dan kamu perteguhkan kesabaran kamu, dan kamu terus bertakwa kepada Allah, akhirnya kata Allah, kamu akan mendapat kejayaan daripada Allah. Kita bersabar selama ini 3 bulan masjid tutup. Semua kita bersabar, minta doa dengan Allah. Akhirnya Allah angkat sedikit bala, menyebabkan kembali buka masjid, surau dan sebagainya. Ini dikatakan di sebalik kesabaran, la'allakum tuflihun, Allah datangkan kejayaan. Yang ini kita kena doa lagi. 2-3 hari ini berkata-kata pula, ramai berusaha. Ya, sebenarnya yang berkata-kata itu banyak tu rupanya daripada penjara. Ya, banyak daripada penjara. Nah, ini sebagai di Baduan. Ya, dan mereka cepatkan. Ya, kita semua khawatir kalau bukan ada penjara dalam Allah Allah. Tutup balik masjid, tutup balik surau. Ya, nak ceritanya, teruskan kesabaran, teruskan berdoa kepada Allah. Ini kekuatan sebenar orang yang beriman. Ya, jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ya, dengan sisa-sisa bagi umur yang Allah pinjamkan kepada kita ini, ya, maka kita pergunakan sebaik mungkin. Ya, kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita isikan dengan segala ruang yang ada ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah yang Allah perintahkan tadi. Bersegeralah kamu, jangan main-main lagi lah, tak ada masa nak main. Ya, bersegeralah kamu dengan mengerjakan sebuah banyak amal yang soleh untuk mendapat keampunan daripada Allah. Dan orang yang mendapat keampunan daripada Allah melayakkan diri dia untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita mohon kepada Allah agar Allah radai majlis kita pada malam ini, agar Allah datangkan keampunan kepada kita, Allah datangkan hidayah, maghfirah, keberkatan, rahmat kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah, Allah angkat sedikit demi sedikit bagi yang Allah turunkan kepada kita sebagai pengajaran, supaya kita lebih matang dan menjadi hamba Allah yang lebih maju ke hadapan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah meridai kita di akhirat. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا أبواب العلم وفهم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع عنا من البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.